Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-459 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan membaca, mengambil pengajaran, mengambil penghayatan daripada kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi ataupun nama penuh beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan Ica, Caca, Normala, ahlan-ahlan Sharifah Arsad dan juga Liza, Fatimah serta Halimatun, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di FB juga. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ninda Anis, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zayhadi, Marwani Ahmad, Iza Salik, Salbiyah Ali, Anna Sukaimi, Norisa Wan Hassan, Ilmima Ahmad, Az-Zahra, kemudian Aziza Izzah, Zaliha Kamaruddin, Hajarah Zai, Aidah Muhammad Din, Imma Adi, Mazia Yusuf, Aisyah Usman, Nurul Hidayat, Safia Sapian, Norisa Wan Hassan, Ukhsal, Nadiah Nawawi, Rosni Kasa, Zuraida Siddiq, kemudian Nur Hayati Wiwi, Habibah Abdul Aziz, Rohaya Mustafa, terima kasih Az-Zahra, kemudian ahlan-ahlan Fauzan Muhammad, Ashraf Muhaimin, Hasba Fauzi, Rohimah, Faifarus Ashman, Syakira Ismail dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, Ahyuddin daripada Indonesia, ahlan-ahlan, dan juga waalaikumsalam Zarina serta semua sahabat yang lain. Minta maaf malam semalam jam 10.30, pagi tadi jam 5 pagi berkenaan tentang kitab Syama'il, kemudian Hayati Quran jam 8.30 pagi dan juga kitab Syama'il jam 2 petang. Saya tak dapat nak buat untuk hari ini dan malam tadi, malam semalam, sebab salah tidur pada Jumaat malam Sabtu, salah tidur, lalu belakang badan urat pada waktu itu sakit dan tidak berapa selesa. Lalu sebab itu saya rehat dan alhamdulillah petang ni dah sedikit elok dan insya-Allah kita dapat berterusan dalam pembacaan kitab Al-Azkar, Hayati Quran dan Syama'il Muhammadiyah bersempena bulan Rabiul Awal insya-Allah. Hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke-639. Pertengahan muka surat di mana Imam Nawawi berkongsi adab-adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ahlan-ahlan kepada semua, muka surat 639 buat yang ada kitab. Dan kepada yang baru join, jangan lupa untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu semalam kita dah belajar hendaklah berdoa dengan merendah diri. Berdoa dengan merendah diri. Kemudian berdoa pada waktu itu dengan suara yang tidak menjerit-jerit, dengan suara yang perlahan. Kemudian kita hendaklah berdoa dalam keadaan pada waktu itu menunjukkan yang kita perlukan Allah dan sebagainya. Dan kemudian kata Imam Nawawi, antara adab berdoa makanannya haruslah halal. Makanan haruslah yang halal. Maka kali ini dikongsikan lagi 3 adab berdoa pada perenggan ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di antara adab-adab doa adalah mesti ada penghayatan yang penuh.
mesti ada penghayatan yang penuh. Dalilnya akan kami sebutkan insya-Allah. Ada hadisnya, ada dalilnya bahawa Allah tidak menerima doa dan permohonan min qalbin daripada hati yang ghafil, daripada hati yang lalai. Maka bila kita berdoa kena ada penghayatan. Kadang-kala berdoa hanya pada lidah dan pada waktu itu kita tak beri perhatian pun pada apa yang kita doakan. Maka sebab itu take note di sini, antara adab berdoa mestilah pada waktu itu menghayati apa yang kita minta, bersungguh-sungguh meminta, bukan pada waktu itu berdoa sambil lewa. Dan dalilnya kata Imam Nawawi akan dibawakan kemudian. Kata Imam Nawawi lagi, sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan doa adalah memperlihatkan kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebab kalau tidak, Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu sebab itu kena bersungguh-sungguh ketika mana berdoa. Kena ada penghayatan ketika mana berdoa. Sebab kita nak meminta kepada Allah dan kita pula memerlukan Allah. Maka bersungguh-sungguh dengan meminta. Kadang-kadang kita dengan makhluk, kita nak minta bantuan makhluk, bersungguh-sungguh kita. Tapi ketika mana dengan Allah yang memiliki segala-galanya, sambil lewanya kita. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Maka ini yang pertama, bahawa antara adab doa penghayatan dan bersungguh-sungguh. Kemudian Imam Nawawi kongsikan 10 adab yang beliau ambil daripada Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Maka daripada sini kita mula baca daripada perkongsian Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya menyatakan adab dalam berdoa ada 10. Maka diambil daripada penulisan Imam Ghazali 10 adab berdoa. Dan semalam kita dah belajar, tadi kita dah belajar juga mesti ada penghayatan dan bersungguh-sungguh. Maka yang pertama, hendaklah mencari waktu-waktu di mana doa adalah mustajab. Ini yang pertama. Apakah contoh waktu doa mustajab? Dalam hadis Nabi SAW sebut hari Arafah, 9 Zulhijjah, bulan Ramadan, hari Jumaat. Hari Jumaat yang mana ada banyak hadis, ada mengatakan di antara imam sedang berkhutbah dan solat, ada mengatakan selepas daripada asar hingga maghrib. Lalu ada banyak riwayat yang menerangkan tentang hari Jumaat ada waktu-waktu tertentu di mana doa adalah mustajab. Maka sebab itu pada hari Jumaat kena memperbanyakkan doa. Kemudian mana lagi? Sepertiga malam terakhir yang mana Allah menyeru, ada tak yang nak meminta, akan aku perkenankan. Hal min mustaghfirin, ada tak yang nak memohon keampunan, akan aku ampunkan. Pada sepertiga terakhir malam, maka ini adalah waktu yang mustajab. Dan antara waktu yang mustajab adalah waktu sahur, waktu hujung malam. Waktu hujung malam juga adalah waktu yang mustajab. Maka Imam Nawawi Imam Ghazali kongsikan hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumaat, sepertiga terakhir malam dan juga waktu sahur. Maka berusaha untuk mencari waktu di mana doa adalah mustajab. Yang kita boleh dapat selalunya adalah ketika waktu penghujung malam sahur dan ketika mana 1/3 terakhir malam. Setiap hari kita cuba untuk beroleh waktu tersebut untuk berdoa. Maka ini adalah di mana waktu doa mustajab. Lalu antara adab berdoa, kita perlu bersungguh-sungguh mencari waktu di mana doa adalah mustajab. Dan waktu lain kita doa juga, kita minta juga. Tapi cari waktu di mana doa mustajab, itu pun termasuk dalam adab berdoa. Bolehkah kita sebut nama? Tak ada masalah untuk sebut nama. Berusaha mencari waktu doa mustajab, betul. Tak ada masalah kita nak sebut nama, kita nak doakan untuk orang, tidak ada sebarang masalah.
Tapi kalaulah untuk niat dengan kahwin, maka istikharah itu yang sunat. Istikharah. Nanti baca doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka, yang ada dalam hadis. Kita dah belajar dah bab istikharah dalam kitab Al-Adhkar. Okey. Kemudian waktu yang kedua mustajab. Ahlan-ahlan kepada yang bantu share dorangan komen, ahlan-ahlan moga dapat membantu sahabat-sahabat yang tidak ada kitab. Okey. Adab yang kedua, kata Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Ghazali, mencari keadaan-keadaan yang doa mustajab. Lalu tadi mencari waktu. Lalu waktunya antaranya sepertiga terakhir malam, antaranya waktu sahur. Itu waktu. Yang kedua, adab berdoa, mencari keadaan dan situasi di mana doa mustajab. Maka apakah contohnya? Maka Imam Ghazali bawakan contoh ketika mana sujud. Ini kita dah baca dah dalam zikir-zikir ketika mana sujud. Yang mana Imam Nawawi kongsikan hadis, aqrabu ma yakunul abd, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mana sujud, wa huwa sajid fa akthirud du'a, maka perbanyakkan doa. Kita boleh tengok dalam kitab Al-Adhkar riwayat 152, muka surat 138, hadis riwayat Muslim. Lalu dalilnya kita dah belajar. Begitu juga dalil berkenaan tentang doa mustajab pada hari Jumaat pun kita dah baca. Dia punya dalil-dalilnya. Doa mustajab pada 1/3 terakhir malam pun kita dah belajar. Maka nanti kena cek balik pada awal kitab yang kita telah baca. Namun antara waktu yang doa mustajab adalah sujud, maka riwayat 152 muka surat 138 daripada kitab Al-Adhkar telah dikongsikan. Maka hadis riwayat Muslim, fa'akthiru fihi doa, sabda Nabi, banyakkan doa ketika mana sujud. Tapi ketika mana kita solat berjemaah, kita kena ikut imam. Itu yang perlu diingatkan. Kadang-kala ada orang dia sujud lama pada sujud yang terakhir. Tak ada masalah. Cumanya kalaulah kita ikut imam, maka pada waktu itu yang patut kita buat adalah kita bersama dengan imam. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, apabila imam rukuk, farka'u, maka rukuk. Apabila imam sujud, fasjudu, maka sujud. Maka perintahnya ketika mana solat berjemaah adalah ikut imam. Lalu bila yang kita nak banyakkan doa waktu sujud ni? Bila kita solat sendiri, bila kita solat sunat, bila kita solat nafil, bila kita solat malam, maka pada waktu itu tak ada masalah kita nak sujud lama-lama dalam doa. Tetapi ketika mana berjemaah, tuntutannya adalah pada waktu itu solat bersama dan mengikut pergerakan imam. Maka apakah antara keadaan mustajab doa? Kata Imam Ghazali, ketika mana sujud. Kemudian ketika mana perang. Ketika mana perang, ini pun kita dah belajar dah. Lalu kita tak adalah nak perang. Tapi kalaulah berlakunya perang, maka pada waktu itu doa adalah mustajab. Kita dah belajar dah doa ketika mana perang, dalilnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Ketika mana azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Kita dah belajar dah berkenaan tentang dia dalam bab sebelum iqamah rasanya. Okey, kita dah belajar dah dalil pada muka surat 116, hadis 118. Muka surat 116 daripada kitab Al-Adhkar, hadis 118. Maka Nabi SAW bersabda, utlubus tijabatad doa, mohonlah pengkabulan doa, indal tiqa'il juyush, ketika mana sedang berperang, wa iqamatis salah, ketika mana solat nak didirikan, ketika mana iqamah, wa nuzulil ghaith, dan ketika mana hujan. Riwayat yang ke-118. Lalu ada yang tanya, betul ke waktu hujan pun doa mustajab? Lalu kita sedang baca hadisnya. Sabar, dia belum sampai lagi. Lalu satu-satu.
Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau waktu mula-mula hujan. Ketika mana hujan. Wa indan wa nuzulil ghaiz, dalam hadis ketika mana permulaan hujan, sewaktu hujan. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kedua ketika mana berperang. Maka ada hadisnya yang mana pada riwayat yang ke-116, riwayat 118, muka surat 116. Yang ketiga, ketika mana turunnya hujan. Seperti mana ada yang bertanya, ketika mana turunnya hujan, nuzulil ghaiz, pada waktu itu adalah mustajab. Sebab hujan adalah rahmah. Maka sebab itu kita digalakkan meminta doa ketika mana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah pada awal hujan ataupun sepanjang hujan? Maka sebenarnya pada sepanjang hujan. Sebab dalam hadis tak disebut pada awal hujan dan sebagainya, maka pada sepanjang waktu hujan. Yang ketiga, yang keempat, ketika mana iqamah solat. Bahkan ketika mana antara azan dan iqamah, itu pun kita dah belajar hadisnya. Waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu doa mustajab. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah doa yang patut kami baca? Maka Nabi SAW menyuruh untuk membaca permintaan afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita telah baca berkenaan perkara tersebut ketika mana hendak iqamah. Maka itu adalah yang keempat, ketika mana sujud, ketika mana perang, ketika mana turun hujan, ketika mana antara azan dan iqamah. Dan kemudian setelah selesai solat, kata Imam Nawawi, pun doa adalah mustajab setelah selesai solat. Okey. Kemudian kata Imam Nawawi ada penambahan. Begitu juga ketika mana hati sedang lembut, maksudnya hati sedang sayu. Sebab kadang-kala kata para ulama, ketika mana sayunya hati, maka itu adalah tanda turunnya rahmat. Allah sedang turunkan rahmat pada kita. Kan kadang-kala kita ada keadaan, ada waktu tertentu yang mana tiba-tiba kita jadi sebab. Nampak sesuatu yang berlaku, kita jadi sebab. Bukanlah maksudnya tengah tengok movie ke tengah tengok wayang, tidak. Tapi kadang-kala nampak, kadang-kala ada orang yang mungkin cacat anggota tubuh badan dia Allah uji, tiba-tiba kita sebab. Nampak berlakunya kemalangan depan mata kita, tiba-tiba kita sebab. Nampak ada orang sedang diuji, tiba-tiba kita sedang sebab. Maka kata Imam Nawawi, waktu di mana hati kita lembut, waktu di mana perasaan kita sebab, sebenarnya itu adalah tanda turunnya rahmat. Maka itu pun adalah waktu di mana doa adalah mustajab. Di mana doa adalah mustajab. Sebab sayu dan sebab ingat dosa, ya, itu pun adalah rahmat daripada Allah. Ketika mana para ulama menafsirkan ayat yang ada di dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah nak berikan petunjuk, Allah akan yashrah, akan buka hati dia. Yashrah sadrahu, akan buka hati dia. Maka sebahagian para ulama menterjemah dan menafsirkan maksud, barang siapa yang Allah nak beri petunjuk, Allah akan bukakan hati dia. Maka pada waktu itu Allah jadikan dia ingat untuk bertaubat apabila ingat dosa. Tapi kadang-kala kita tak nak taubat, padahal kita bukan selalu ingat dosa dan maksiat, bukan selalu ingat. Manusia bila dia buat dosa, syaitan akan lupakan dia untuk ingat dosa supaya dia tidak bertaubat. Lalu bila kita ingat dosa, sebenarnya itu peringatan daripada Allah untuk segera bertaubat. Maka ya, ketika mana sebabnya hati ingat kejahatan yang dulu, maksiat yang dulu, dosa yang dahulu, maka itu pun sebenarnya adalah waktu yang baik untuk berdoa dan waktu yang baik untuk menyegerakan taubat. Sebab kita bukan selalu ingat dosa kita. Kita bukan selalu ingat maksiat dan kejahatan kita. Syaitan akan cuba untuk melupakan kita daripada maksiat dan dosa. Syaitan akan lupakan kita.
Siapa di antara kita yang selalu ingat maksiat dan dosa? Jarang. Syaitan akan jadikan kita lupakan kekurangan kita, maksiat dan dosa kita, sebab syaitan tak nak kita bertaubat, sebab orang yang bertaubat Allah ampunkan. Allah ampunkan. Maka sia-sia pada waktu itu usaha dan apa yang dilakukan oleh syaitan. Okey, maka ini adalah yang kedua. Adab yang kedua, cari waktu mustajab. Yang pertama, cari keadaan yang mustajab waktu adab yang kedua. Yang ketiga, ini adab. Apakah adab? Berdoa menghadap kiblat. Maka kata Imam Nawawi menukilkan daripada Imam Ghazali, adab dalam berdoa pada waktu itu adalah menghadap kiblat. Kemudian adab yang kedua, mengangkat tangan. Mengangkat tangan, ianya adalah digalakkan. Walaupun kalaulah kita tak angkat tangan, tetap dikira sebagai doa. Tapi mengangkat tangan adalah adab. Dan mengusap wajah setelah selesai berdoa. Tentang mengusap wajah ni kita ada dalil dia. Nanti kita akan baca pada muka surat 644, riwayat 1190, hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi selesai doa, Nabi akan usap wajah baginda dengan kedua tangan. Maka yang ketiga adab berdoa, kata Imam Nawawi, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian pada waktu itu menadah tangan, sebab kita nak meminta. Kita nak meminta dengan makhluk pun pada waktu itu kita duduk dengan penuh dengan penuh beradab, dengan penuh fokus. Pada waktu itu kita datang dengan keadaan nak meminta. Itu minta dengan makhluk. Maka adab minta dengan Allah pula adalah menghadap kiblat, kata Imam Nawawi, mengangkat tangan, dan bila dah selesai doa mengusapkan pada wajah. Nanti dalil mengusap tangan ketika dah habis doa kita akan baca pada riwayat 1190 nanti insya-Allah. 1190. Okey. Kemudian yang keempat, merendahkan suara di antara berbisik dan menjerit. Merendahkan suara. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang kita dah baca 2 hari lepas, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Janganlah kita berdoa dalam keadaan menjerit-jerit. Maka Al-Quran menyuruhkan kita pada waktu itu merendahkan suara. Dan pada waktu itu dalam keadaan meminta-minta, mengharapkan pengkabulan dan penerimaan daripada Allah. Maka ini adalah yang keempat. Tidak menjerit-jerit ketika mana berdoa. Tidak menjerit-jerit. Yang kelima, terima kasih Icaca, terima kasih Kamiza, Jamila, Rohimah yang bantu share apa yang kita baca di ruangan komen. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kepada yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, maka mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka adab berdoa yang keempat, jangan menjerit-jerit. Dalam berdoa jangan menjerit-jerit, berdasarkan surah Al-A'raf ayat yang ke-55, kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kelima, tidak perlu bersajak dalam berdoa. Bersajak maksudnya doa tu hujung dia mesti sama sahaja perkataan dia. Maka tidak digalakkan untuk bersajak dalam berdoa. Apakah maksud tak perlu bersajak? Kata Imam Nawawi, hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan berlebihan dalam berdoa. Berlebihan. Pada waktu itu over. Terlalu over dalam berdoa. Maka pada waktu itu, kalaulah dia natural, tak mengapa. Ada orang memang natural. Tetapi yang dimaksudkan tak boleh bersajak dalam doa adalah orang yang ketika mana dia berdoa, pada waktu itu dia lebih sibuk nak memikirkan perkataan apa yang nak digunakan supaya sama, daripada dia fokus yang dia sedang berdoa dan meminta kepada Allah. Lalu pada waktu itu kalau hujung dia A, dia nak bunyi A je hujung dia. Kalaulah hujung dia pada waktu itu I, dia nak bunyi I dia hujung dia. Maka dia lebih sibuk pada waktu itu nak memikirkan perkataan agar sesuai dengan sajak susunan ayat berdoa dia, berbanding daripada pada waktu itu dia nak fokus kepada doa, nak beri perhatian kepada doa. Itu yang tak disukai.
Tapi kalaulah sebahagian orang ada pada waktu itu, memang kalau dia berdoa, memang kalau dia bercakap, pada waktu itu semula jadi tersusun perkataannya, tersusun bicaranya, tersusun pada waktu itu percakapan dia, maka tak mengapa. Ada orang begitu. Ada yang bertanya, waktu lepas baca tahiyat akhir pun mustajabkan, solat sunat pun semua sama ke solat fardu sahaja? Ya, kita dah belajar dah bab tersebut. Doa-doa sebelum daripada salam, kita dah belajar dah pada muka surat 154, dan ada banyak doa-doa yang Nabi SAW baca sebelum daripada memberi salam, muka surat 154 sampai muka surat 156, dan ianya memang waktu mustajab doa semua solat, walaupun solat sunat, bukan sahaja solat fardu. Terima kasih di atas yang bertanya. Lalu kita dah belajar dah pada muka surat 154 sampai 156, di mana Imam Nawawi kongsikan banyak doa yang boleh dibaca selepas daripada tahiyat akhir sebelum daripada memberi salam. Ada beberapa doa yang dikongsikan pada bab tersebut. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata Imam Nawawi, yang paling afdal cukup dengan doa-doa yang maksur. Itu yang paling afdal. Apakah doa yang maksur? Doa daripada Al-Quran, daripada hadis. Maka itu yang paling afdal. Kategori doa yang paling baik adalah doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis Nabi SAW. Namun bukanlah bererti doa yang selain itu tak boleh. Boleh untuk berdoa. Cuma ini kata Imam Nawawi daripada sudut afdal. Kemudian kata Imam Nawawi, kenapa pentingnya kita gunakan doa yang maksur daripada Al-Quran dan hadis? Sebab tidak semua orang baik dalam melantunkan doa. Maka dia khawatirkan akan bertindak berlebihan. Kadang-kala kalaulah kita tak tekankan doa yang maksur, kata Imam Nawawi, maka dia khawatir kalaulah masing-masing nak menggunakan perkataan sendiri, pada waktu itu nak menggunakan doa sendiri, dia khawatirkan pada waktu itu berlebihan. Apa maksud berlebihan? Dia kadang-kala dia nak berdoa, tetapi pada waktu itu menggunakan perkataan yang tidak sesuai, cara berdoa yang tidak sesuai, meminta perkara yang tidak sesuai dan seumpamanya. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, adab yang kelima dalam berdoa adalah pada waktu itu dalam keadaan tidak terlalu berlebihan memikirkan penggunaan perkataan sehingga hilang fokus kepada doa dan permintaan. Jika tiada wuduk, boleh ke berselawat ke atas Nabi dan berzikir? Jawapannya adalah boleh. Jawapannya adalah boleh. Tak ada masalah untuk kita tak ada wuduk berzikir dan berselawat. Okey. Kemudian sebahagian ulama mengatakan, berdoalah dengan suara yang rendah namun bersungguh-sungguh, bukan dengan lidah yang sekadar fasih dan mengalir deras. Dan ini maksud daripada kita nak berdoa, nak fokus kepada tujuannya minta kepada Allah. Kita bukan nak berdoa fokusnya nak memilih perkataan yang sesuai. Kadang-kadang kita berdoa begitu, nak terlalu menjaga perkataan yang sesuai, maka pada waktu itu kita hilang fokus yang kita sebenarnya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Nawawi nukilkan di sini, sebahagian para ulama mengatakan, berdoalah dengan suara yang rendah namun bersungguh-sungguh, bukan pada waktu itu dengan lidah yang fasih mengalir deras namun tidak ada perhatian kepada apa yang diminta. Bahkan Imam Nawawi nukilkan di sini, dikatakan daripada sebahagian pendapat para ulama, tidak berdoa lebih daripada 7 ayat. Doa pada waktu itu jangan terlalu panjang, jangan lebih daripada 7 ayat. Apakah dalil untuk kenyataan ini? Dalil untuk kenyataan ini adalah kalau kita lihat doa di dalam Al-Quran, maka pada waktu itu ianya terputus-putus. Kat sini ada satu doa, kemudian dekat tempat lain ada satu doa, kemudian dekat tempat lain ada doa. Dia pada waktu itu terpisah-pisah. Tetapi ada satu tempat di mana pada waktu itu doanya panjang tetapi tidak lebih daripada 7 ayat. Di manakah tempat tersebut? Ada 2 tempat.
Yang pertama suratul Baqarah ayat 286, dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Surah Ibrahim tu yang panjang, tetapi tidak lebih daripada 7 ayat. Tak lebih daripada 7 ayat. Kenapa Atiyah? Nak dengar? Nak dengar boleh, tapi jangan tarik stand Jangan tarik stand. Okey, sini. Ya. Okey. Ahlan, terima kasih banyak Haida, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang lain. Maka daripada sini kita nampak kenapa sebahagian orang ketika mana berdoa beramai-ramai, dia tak suka doa yang panjang kerana pendapat ini, bahawa pada waktu itu tidak patut berdoa kadar lebih daripada 7 ayat berdasarkan cara susunan ayat Al-Quran, yang mana doanya pada waktu itu tidak sekali tetapi terpisah dan bertebaran. Yang panjang pun adalah dalam surah Ibrahim ayat 35 hingga 41. Jangan bagi dia tarik stand. Biar di situ, tapi jangan bagi dia tarik stand. Bagi dia air ni. Okey, ada pendengar setia, Atiyah. Okey, masa pun dah habis. Sebab kita akan sambung melihat doa-doa daripada Al-Quran ini. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang lain, terima kasih kepada semua. InsyaAllah pada malam ni kita mula balik program kita. Lalu nanti kuliah maghrib berkenaan tentang kitab Sirah Nurul Yakin. Saya akan kongsikan live-nya di Facebook dan TikTok. Kemudian jam 9 malam kita akan ada pembacaan sirah juga berkenaan tentang apa yang kita boleh belajar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang itu pada jam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebentar, yang itu pada jam Allahumma salli ala sayyidina 9 suku. Pada jam 9 suku hingga jam 10 suku saya akan berkongsi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di TikTok dan juga di FB. Kemudian pada jam 10.30 insya-Allah kalau masih ada tenaga, saya akan berkongsi pembacaan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang mana kita baca 3 kali sehari pada bulan Rabiul Awal untuk kita khatamkan jam 10.30 malam, jam 5 pagi dan jam 2 petang. Cuma ni saya minta maaf, semalam dan pagi tadi saya bukan tak sihat saya tidur salah urat, maka tak sempat dan tak mampu nak buat perkongsian hayati Quran dan syama'il pada pagi tadi. Namun kita jumpa maghrib nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Atiyah tak nak tarik stand. Kita jumpa kepada semua lagi insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa maghrib nanti dan juga kita jumpa jam 9 suku dalam perkongsian kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jumpa lagi semua. Masya-Allah tabarakallah. Ini dia yang tarik stand tadi. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.